masih lagi menonton Niaga Wani bersama saya Najib Arif dan juga rakan tugas Nina. Kita ada juga Haris Ashraf Hasnan. Kita nak tengok FBM KLCI dan juga pasaran serantau pasaran Malaysia ini, FBM KLCI lah khususnya. Adakah lautan merah ataupun hijau pembukaan pada pagi ini, Haris? Kerana kita melihat beberapa hari yang lepas ini prestasinya agak hambar sedikit untuk Haris hari ini baca pembukaan. Ya, sudah tentu jika anda dapat lihat di belakang saya ini dalam pembukaan pada sebelah pagi ini, jika boleh saya refresh sekali lagi untuk kita teliti ataupun melihat kepada angkanya 1418.20 itu pembukaan untuk FBM KLCI, negatif 1.86. Dengan kalau kita nak melihat secara umumnya market overview pada ketika ini, antara yang aktif ataupun kaunter-kaunter yang aktif pada ketika ini termasuklah seperti Comac dan juga Saudi top gainer. Kita nak perincikan antaranya termasuklah PATDAC pun ada, MISC dan top loser antaranya Chintac, PPB, Nestle juga nampaknya dan juga Patgas juga turut menunjukkan penurunan angkanya. Dan sedikit di Amerika Syarikat, Dow Jones dan juga S&P 500 turut menunjukkan penurunan. Nasdaq positif 3.60, 0.03%. Dan kalau kita boleh perincikan sedikit antara lain ataupun apa yang menarik, nampaknya bercampur merah hijau hari ini. Apple positif, Google nampaknya turun, Meta 2228.80 penurunan 0.67. Meta juga turun, Microsoft nampaknya positif, Amazon juga positif, Tesla positif, tetapi lebih kepada household dari segi consumer di peringkat consumerism di peringkat Amerika Syarikat nampaknya menurun. Sudah tentu ianya disebabkan kalau kita lihat inflasi yang direkodkan tertinggi dalam tempoh sekitar 40 tahun di Amerika Syarikat, dan ini merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita telitikan, Najib dan juga Nina. Baik, kita bawakan Nina pakarnya, iaitu kita ada saudara Imran Yassin Mat Yusof, Ketua MIDF Research yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Imran, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Imran, pertama sekali kita melihat kepada data yang dibentangkan oleh rakan saya Haris sebentar tadi ini. FBM KLCI sejak beberapa hari yang lepas mencatatkan penurunan yang begitu ketara, lautan merah kita saksikan. Semalam meningkat sedikit, tapi untuk sepanjang minggu ini, apa yang boleh kita rangkumkan dan apa faktor yang mendorong kepada prestasi berkenaan, Imran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi kerana panggil saya untuk berdiskus mengenai pasaran saham kita. Jadi FBM KLCI turun 0.4% buat minggu ini berbanding tutup pada Jumaat lepas. Keadaan masih lagi tidak menentu. Antara faktor yang mendorong adalah sentimen yang lemah di kalangan pelabur. Tapi kalau kita lihat pasaran lain juga menunjukkan penurunan yang lebih mendadak. Umpamanya 2.3% di Dow Jones, 2.8% di S&P 500, Singapura juga turun 1.3%, begitu juga Thailand 1.3%. Jadi sentimen lemah ini didorong oleh keadaan di Amerika Syarikat. Kita cakap pasal inflasi tadi kan. Kita telah lihat bagaimana penerbitan kadar inflasi untuk bulan Jun tahun ini masih lagi pada paras yang tinggi, iaitu 9.1%, di mana pasaran menjangkakan 8.7%. Tetapi kalau kita mengupas balik dari segi core inflation, iaitu penunjuk aras yang digunakan oleh US Federal Reserve, ia menunjukkan sedikit penurunan dari bulan Mei kepada 5.9% daripada 6%. Jadi dengan kadar inflasi yang tinggi ini, pasaran menjangkakan US Fed akan lebih agresif untuk menaikkan kadar faedah mereka. Sekarang ni pasaran menjangkakan 1 mata peratus. Sebelum ini 0.75%. Sebelum itu juga 0.5%, tapi sekarang ni dengan inflasi yang begitu tinggi, mereka menjangkakan 1 mata peratus. Ini menaikkan kebimbangan bahawa ekonomi Amerika Syarikat akan jatuh meleset. Jadi ini dia punya impak dia kepada sentimen pelabur lah. Ya. Jadi Imran bercakap tentang kemungkinan kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat. Kita dapat lihat inflasi mencecah kepada paras yang agak tinggi. Jadi pada pandangan Imran sendiri, boleh tak jelaskan lebih lagi apakah impak yang diberi kepada ekonomi negara, bukan daripada segi ekonomi negara tetapi juga kepada pasaran dunia? Pertama kita perlu lihat sama ada ekonomi di Amerika Syarikat akan jatuh meleset lah.
Buat masa ini kami cuma menjangkakan Malaysia secara teknikal atau technical recession di mana KDNK turun pada 2 suku tahunan berturut-turut. Jadi ini pada suku tahun pertama dan kedua kita menjangkakan KDNK Amerika Syarikat akan menunjukkan penurunan negative growth. Tapi kami tidak menjangkakan ekonomi Amerika Syarikat akan Malaysia secara keseluruhannya atau apa yang kita panggilkan outright recession. Namun walaupun ekonomi Amerika Syarikat jatuh Malaysia, walau bagaimanapun kita menjangkakan ekonomi Malaysia mampu untuk terus berkembang walaupun lebih perlahan daripada jangkaan awal mengikut pengiraan kami dalam 2 hingga ke 3%. Ini disebabkan ekonomi domestik yang semakin kukuh, disebabkan pembukaan ekonomi dan harga komoditi yang masih lagi pada paras yang tinggi. Kita lihat bagaimana CPO sekarang ni dah turun harganya, tetapi masih lagi pada paras yang lebih tinggi daripada sebelum pandemik, iaitu lebih daripada 3,000 per metrik tan. Tapi daripada segi pasaran saham pula, ia akan melalui masa yang tidak menentulah untuk buat masa terkini. Yeah. Namun dengan perkembangan ekonomi dan pendapatan syarikat, pasar saham Malaysia kami jangkakan akan kembali kepada trend yang meningkat. Ya. Encik Imran menyebut berkenaan dengan inflasi. Jika inflasi ini akan memberi tekanan kepada The Fed untuk menaikkan kadar faedah mereka, adakah ini akan memberi tekanan juga kepada bank negara untuk menaikkan kadar OPR dengan lebih agresif? Pandangan Encik Imran? Kami berpendapat bahawa Bank Negara Malaysia akan lebih mengutamakan keadaan ekonomi tempatan. Walaupun mungkin ada sedikit faktor daripada kenaikan interest rate di Amerika Syarikat, tapi lebih kepada bagaimana keadaan ekonomi tempatan. Kenaikan OPR baru-baru ini adalah kerana keadaan ekonomi negara yang pulih dengan lebih cepat daripada dijangkakan, dan ini telah memberi impak kepada inflasi tempatan. Tapi kita lihat di mana harga komoditi telah mula turun, antaranya disebabkan kenaikan kadar faedah oleh US Fed. Jadi kami menjangkakan inflasi akan mula stabil dan dengan ini Bank Negara Malaysia mungkin akan tekanannya tidak begitu hebatlah untuk menaikkan OPR. Oleh itu kami jangkakan OPR akan naik 25 titik asas lagi pada bulan September ini.